ada ayat-ayat yang berkaitan dengan tajuk kita, yaitu matlamat perjuangan. Perjuangan yang kita maksudkan ialah perjuangan para anbiya, nabi-nabi, para mursalin, para rasul. Kerana dalam hidup ini kita menjejaki perjuangan mereka, daripada Nabi Adam sampailah Nabi Nuh, sampailah Nabi Muhammad. Mereka ni adalah Nabi dan Rasul yang membawa misi, iaitu matlamat ta'bidun nasi li rabbihim, membawa manusia mengabdi, beribadah, taat dan patuh kepada Allah. Maka itulah jalan kita, itulah perjuangan kita. Sama ada peringkat diri individu, peringkat keluarga, peringkat masyarakat, dan seterusnya masyarakat, negara dan dunia, serta khilafah. Walaupun kita ini adalah insan kerdil, tetapi perjuangan inilah yang telah dirintis oleh para nabi, iaitu mengajak seramai mungkin manusia menyembah Tuhan. Bukan memaksa, tapi mengajak. Sebab itu selari dengan tujuan kita diciptakan. Kata Tuhan, wa ma khalaqtu, aku tidak jadikan kamu jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni sebagai pemangkin, walaupun kita juga beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu terdapat dalam 4 spektrum. Pertama, inna salati wa nusuki, yang keduanya. Yang ketiganya wa mahyaya, yang keempat wa mamati. Jadi 4 spektrum kehidupan ini adalah dalam rangka beribadah kepada Tuhan. Beribadah melalui salat, beribadah melalui nusuk. Nusuk tu ibadah selain daripada sembahyang, termasuk haji, termasuk berpuasa, zakat, baca Quran. Itu semuanya nusuk, nusuki. Yang ketiga, wa mahyaya, hidup, kehidupan aku. Jadi hidup kita bekerja, berkeluarga, bermasyarakat, berjiran, berjual beli, bercucuk tanam, itu wa mahyaya, hidup aku. Dan yang keempat wa mamati, dan mati aku juga, lillahi rabbil alamin. Dalam melaksanakan 4 ini, la syarika, tidak ada sekutu bagi Allah. La syarika lahu. Lahu di situ maksudnya tidak ada sekutu baginya. Nya itu Allah. Salat lillah, nusuki lillah, wa mahyaya lillah, wa mamati lillah, lillahi rabbil alamin. Jadi nak mencapai matlamat itu, maka di situ datang perjuangan. Perjuangan itu maksudnya bersusah payah. Kalau bagi anak-anak kita, bangun pagi itu memang susah. Tengah sedap tidur, pukul 6, 6.30 nak bangun semayang. Tengah seronok main bola, pukul 5 dah nak semayang asar. Itu perjuangan dari sudut peribadi, dari sudut
orang perseorangan. Tapi kalau kita berjaya membina sehingga keluarga, di mana kita ada ibu bapa, ada suami isteri, ada anak menantu, ada cucu, semua itu digabungkan menjadi sebuah keluarga. Matlamatnya pun sama, seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi-Nabi. Nabi Daud berjaya membina anaknya Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim berjaya membina sehingga cucunya Nabi Yusuf, cicitnya Nabi Yusuf, cucunya Nabi Yakub, anaknya Nabi Ismail, dalam projek pembinaan Kaabah. Mereka dua beranak menyusun batu-batu sehingga berdirinya. Bila tinggi, maka dia letak tempat dia berdiri namanya Maqam Ibrahim. Sampai sekarang kita yang pergi haji, pergi umrah, nampak jelas hasil yang disebut athar kerja tangan Nabi Ibrahim itu, nampak sampai sekarang. Masih ada lagi Safa Marwah. Inna Safa wal Marwah wal Marwata min sya'airillah, syiar-syiar Tuhan. Betapa sukarnya Hajar survival untuk hidup, bukan untuk dirinya, tapi untuk keluarga, khusus anaknya Ismail. Sehingga kita disunatkan berlari-lari anak, nak menunjukkan, mengenangkan betapa sukarnya dalam hidup ini. Laqad khalaqnal insan fi kabad. Sesungguhnya kami jadikan manusia ini dalam serba kesusahan. Fi kabad. Ibu yang mengandungkan kita juga susah, melahirkan kita, menyusukan kita. Ekonomi zaman itu bukan senang. Boleh kita bayangkan macam mana ibu kita. Hanya yang ada bidan kampung. Bidan kampung. Pampers pun tak ada. Itu zaman kita dulu. Kalau sekarang ada taska, hantar ke tempat pengasuh. Dulu mana ada? Sendiri. Walaupun ibu kita bersawah, walaupun dia pergi menoreh, tapi dia boleh uruskan kita. Sudah-sudah kita dah besar. Kalau sekarang orang boleh cari, inilah dulu pengasuh kamu, anak tu dah dewasa, bawa rumah pengasuh. Mak kita dulu mana ada? Dia sendiri jaga. Bukan dia tak bekerja membantu ayah kita dalam kehidupan, berniaga, menoreh getah, bersawah padi, turun ke sungai. Tapi oleh kerana ibu bapa kita dulu dia ada matlamat. Apa matlamat dia? Ini yang kita nak bincang. Matlamat ini yang disebut sebagai suatu perjalanan minda. Perjalanan minda. Nun jauh sampai ke sana. Maliki Yaumiddin. Bila ditanya Imam Qardawi, nak ke mana? Aku nak ke sana. Di mana sana? Yaumiddin, hari pembalasan, hari kiamat, the day hereafter. Itu jelas matlamat, jauh kita. Walaupun jauh, dia tidak mesti menunggu ratusan tahun. Belum 100 tahun umur, kita sudah pergi ke sana. Transit di alam barzakh. Jadi kita nampak kita punya road map, peta jalan kita tu nampak. Kalau kita tanya saudara kita orang bukan Islam, agak-agak macam mana dia nak jawab? Selepas di dunia ni ke mana kamu?
Sudah tentu jawapannya tak sama dengan kita. Tapi kita very clear. Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Di padang mahsyar nanti, mereka, kata Tuhan, hum wa azwajuhum, dan pasangan mereka, mereka dengan suami mereka, mereka dengan isteri mereka, hum wa azwajuhum fi zilalin, di bawah naungan yang teduh, alal araiki, mereka duduk di atas tempat duduk yang sangat selesa, alal araiki muttaqiun. Jadi jelas, walaupun bagi setengah manusia yaumil hisab itu sangat menakutkan, tapi kita yang membuat persediaan, walaupun kecil kebaikan yang kita buat, wa may ya'mal mithqala dzarrah khairan, kebaikan yang kita buat itu as minute as dzarrah. Apa yang paling kecil? Orang dulu dia sebut biji sawi. Bagi kita yang menanam, dia tahu lah sawi itu, biji dia tu Allah kecil je. Tak boleh nak letak, tabur je begitu. Hatta padi pun kita tabur. Bila dia dah bertunas, barulah kita pindahkan. Ya, bagi yang sempat bersawah padi. Sebesar zarrah. Orang mengaji dia kata atom. Atom itu ada lagi pecahannya. Ada elektron, ada proton dalam, ya, yang dikatakan atom itu, ya. Yarahu, sana besok dia akan datang. Kebaikan yang kita buat, bukan nanti banyak, bukan nanti besar, sekecil itu. Walaupun kebaikan, apatah lagi syarran, keburukan, sama juga. Yarahu, kita akan nampak ganjarannya di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat. Jadi inilah kita nak kongsi kepada anak cucu kita. Ke mana matlamat? Allah berpesan kepada kita melalui Luqman. Sebenarnya kata-kata Luqman itu adalah kalamullah, tetapi Allah datangkan satu watak dalam Quran ini, bukannya satu fiction, satu legenda, rekaan, tidak. Dia benar, ada sosok manusia yang bernama Luqman dalam surah Luqman. Wa ataina Luqmanal hikmah. Jadi Luqman itu kita lah hari ini. Jadi kita pesan kepada anak-anak kita, seperti mana ayat yang membincangkan surah Luqman, bahawa anak-anak ini mesti ada matlamat. Waqsid fi mashyika, waqsid fi mashyika. Kalau tengok terjemahan Quran, dia kata sana, sederhanakanlah cara kamu berjalan. Perkataan qasad atau muqtasid itu maknanya sederhana, tidak laju, tidak perlahan. Qasad juga bermakna, qaf sad dal bermakna maksud, maqasid, tujuan, objektif. Mashyika, masyi maknanya berjalan. Kalau fir itu lari, berjalan tu masyi. Tentukan matlamat perjalanan kamu. Ini bentuk-bentuk pendidikan yang perlu kita tanamkan kepada anak cucu kita.
supaya mereka pergi ke sekolah, pergi bekerja. Kemana mereka pergi, mesti ada matlamat. Kerana manusia ni kalau dia tak ada matlamat, seperti yang disebut oleh ahli sosiologi Amerika, we are facing a generation whereby our young generation has no objective in their life. Kata mereka, meaninglessness of life, hidup tanpa tujuan. Sudah pun naik bersikal seluruh dunia merata pergi, sebab tak ada matlamat. Tapi kita ada matlamat kita. Kita datang ke surau, kita menjarahi keluarga kita, ada matlamat. Objektif inilah yang kita nak share dengan anak-anak kita melalui perjuangan para nabi. Sebab kita adalah pendukung dakwah, pelanjut risalah. Gerakan kita, maksudnya apa yang kita buat sekarang, tidak terpisah daripada perjuangan para mursalin. Mursalin daripada perkataan Rasul. Jadi bila ramai kita sebut mursalin, sepanjang usia dunia. Berapa lama usia dunia ni, sudah tentulah lebih lama daripada kita. Jadi kita ni adalah merupakan mata rantai yang menyambung perjuangan ini. Apa perjuangan kita? Ta'bidun nasi li rabbihim. Membawa manusia, membawa anak-anak dan keluarga kita mengabdi seutuhnya, seikhlasnya kepada Allah Ta'ala. Mengabdi setulin dan seluas-luasnya. Yang 4 spektrum tadi. Bukan hanya sembahyang. Dia mencari nafkah kehidupan juga, itu adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah. Sebab itu dia mendapat rezeki yang halal. Kalau dia buat sesuatu yang berlawanan dengan syariat, yang dilarang oleh Tuhan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu memakan harta di kalangan kamu secara yang tak betul. Jadi kita tidak ada tipu muslihat. Kita kena jujur, kena ada integriti. Bukan sekadar dapat sahaja. Dan ajaran ini bukan sahaja kepada Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang menerima ajaran samawi. Samawi itu daripada perkataan samai. Sama itu langit. Iaitu kitab-kitab yang turun daripada langit. Injil, Taurah, Zabur, Suhufi Ibrahim, dan juga Nabi Musa. Kalau Nabi Daud, juga Zabur. Jadi itu semuanya ajaran samawi. Para rasul mengajak kaum mereka, faqala ya qaumi i'budullah, wahai kaum aku. Jadi Allah gunakan kaum. Kaum ni maknanya adik-beradik. Atau keluarga aku. Wahai bangsa aku. A'budullah, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain daripadanya, selain daripada Allah Ta'ala. Jadi yang kamu sembah berhala, yang kamu sembah Fir'aun, yang kamu sembah manusia, yang kamu sembah harta, yang kamu sembah pangkat, itu adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Sebagai pewaris perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa kita? Qul ya ayyuhan nasu. Tadi ya qaum. Kaum dia sendiri.
maknanya very eksklusif. Tapi bila Nabi Muhammad, perintah dia, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tak sebut kaum. Kadang-kadang Nabi sebut juga kaum. Ketika malaikat bukit atau malakul jabal menawarkan khidmatnya kepada Nabi, sebab mereka membaling, menghalau Nabi, mengusir Nabi dari Taif, terpaksa Nabi menyelamatkan diri. Sebahagian anggota Nabi terkesan dengan balingan batu. Lalu datang malaikat gunung. Dia kata, aku adalah malaikat gunung. Aku sedia untuk menawarkan khidmat aku. Apa sahaja yang kamu minta, aku akan tunaikan. Nabi kata tak perlu. Sebab dia pun geram tengok orang Taif. Sikap mereka menolak Nabi dengan membalingnya dengan batu sehingga luka. Lalu Nabi berdoa. Dalam doa itu, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah bimbingan kepada qaumi, kaum aku. Sebab yang bertindak begitu kepada Nabi bukan semua orang, hanya kelompok itu saja. Jadi Nabi kata, kaum aku, bimbinglah mereka. Fa innahum la ya'lamun, kerana mereka ni tak erti. Itulah bahasa Nabi, orang yang berjiwa besar. Lalu dia balik sampai ke perjalanan nak balik ke Mekah. Dia singgah di tepi estate, di mana estate itu ditanam dengan anggur, dengan korma. Adat orang Arab ni bila tengok ada tetamu lalu dekat kebun dia, maka dia bagilah buah yang dah ranum itu kepada orang yang lalu di tepi kebunnya. Nabi ambil satu ikat buah anggur, dibagi kepada Nabi oleh pekerja kebun itu. Sebelum makan, Nabi baca bismillah. Jadi pembantu kebun itu, ladang itu tanya, apa yang kamu baca? Nabi tak jawab. Nabi kata, kamu ni dari siapa, nama kamu, kamu dari mana? Dia kata, saya daripada Nawa. Kampung saya kampung Nawa. Nawa tu dekat Syria, dekat Damsyik. Dia kerja di Mekah, Taif. Tauke dia orang Arab Mekah. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, orang besar Mekah. Oh, kamu duduk kampung Nawa ya? Ya. Bukan Malim Nawa, kampung Nawa. Oh, kalau gitu, aku ada saudara aku sana. Namanya ialah Yunus, Nabi Yunus. Budak ni Kristian, Nasara. Oh, dia kata ada. Tok dia cerita dulu ada satu orang kampung dia nama Nawawi. Jadi bila orang Nawa panggil Nawawi, Imam Nawawi. Di situ ada saudara aku namanya Yunus, Nabi Yunus. Bila bersembah dengan Nabi, akhirnya dia masuk Islam. Maka terubatlah jiwa Nabi, dengan usaha dia bercakap baik, membaca bismillah. Orang tu tanya dia, dah dapat seorang masuk Islam. Peristiwa ni berlaku sebelum Mi'raj, Isra' Mi'raj Nabi ke langit Sidratil Muntaha. Bila sampai di Mekah, selain daripada orang Taif menolak Nabi,
Dia juga kematian isterinya Khadijah, kematian bapa saudaranya Abu Talib. Jadi disebut Amul Hazan, tahun duka cita. Lalu Allah mi'rajkan, Isra mi'rajkan Nabi. Subhanallazi asra bi'abdi. Ya. Ditunjuk kepada dia tiap-tiap wajah. Nabi yang menunggu di langit ketiga itu Nabi Yusuf. Bila Nabi bagi tahu Yusuf ini, lalu Dr. Tariq Suwaidan berkata, Yusuf alaihi salam, ya, physical charm, notably very handsome. Kacak orang. Itu langit ketiga. Sebelum tu bertemu dengan Nabi-Nabi di setiap lapisan langit itu. Jadi bila balik, semula Nabi membagi tahu kepada kaum dia, kepada bangsa Arab, dia baru balik daripada Isra Mi'raj. Mereka tak percaya. Bila mereka tak percaya, inilah peluangnya mereka nak menghina Nabi. Mereka pula kumpulkan orang. Dengar ni cerita Muhammad. Nabi cerita apa yang dia lalui, apa yang dia lihat. Dia lihat dalam syurga, dia lihat dalam neraka. Ya. Ketika itu belum ada kuliah untuk muslimat. Jadi muslimat zaman itu bagi tahu kepada Nabi, mengapa tidak ada kuliah khas untuk mereka? Yang ada orang lelaki-lelaki saja. Ya. Nabi kata tak apa. Buat jadual, ya, untuk kelas untuk muslimat saja. Memulakan kelas untuk wanita ini, Nabi kata, aku baru balik Isra Mi'raj. Aku diperlihatkan syurga. Aku juga diperlihatkan neraka dan penghuninya. Penghuninya ramai perempuan. Bila Nabi sebut macam tu, menangislah khalayak, audience yang mendengar kuliah Nabi. Sebelum tu mereka dengar, tapi mereka tumpang kuliah orang lelaki-lelaki. Kali ini muslimat saja Nabi nyampaikan kuliah, ya. Kerana Nabi kata dalam neraka tu penghuninya ramai perempuan. Lalu Nabi kata, menyambung setelah dia nampak reda sikit, semua terdiam, semuanya rasa sedih. Nabi kata, ittaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka. Walau bisyiqqi, walaupun dengan bersedekah. Syiqqi tamrah, sebelah biji korma. Apalah sebiji korma bagi orang Arab? Ya, belakang rumah mereka pun ada pokok korma. Walaupun sebelah, kamu sedekah senilai itu boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka. Jadi sedekah ini, dia boleh melindung kita daripada azab. Orang yang bakhil, tak mau bersedekah, harta dia tak dapat membela diri dia sendiri. Wa amma man bakhil, Tuhan sebut ada pun orang yang bakhil, kedekut. Wastaghna, wa amma man bakhila wastaghna, mementingkan diri. Tak peduli orang susah, dia hanya pentingkan diri dia saja. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan hari akhirat. Al husna tu tafsir menyebut syurga. Dia mendustakan hari akhirat, syurga, pahala dia dustakan. Wa kadzdzaba. Maka orang ini, kata Tuhan, fasanuyassiruhu lil usra, dimudahkan dia untuk mendapat kesusahan. Dimudahkan untuk mendapat kesusahan. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu, mal, hartanya, ma yughni, tidak dapat menolong dia, tidak dapat membela dia, tidak dapat membela dia. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, apabila dia diazab.
Jadi harta ni untuk kemudahan kita di dunia, dalam masa yang sama harta itulah nanti menjaga kita, membela kita. Kerana kata Nabi, ittaqun nar, takutlah kamu kepada azab api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun kamu bersedekah nilainya sebelah biji korma. Katakanlah korma tu yang kualiti punya harganya RM1, katakanlah 50 sen. Itu dengan ikhlas kamu dapat melindung diri kamu daripada apa yang disebut idza taradda. Jadi sikap bakhil ini sikap kita. Tapi bila kita mengaji, baca Quran itu dengan kita faham maksudnya, apa ceritanya, di sinilah datang perjuangan. Bukan nak jadi jutawan baru nak bersedekah. Kita ada tabung di rumah, kita masukkan scaling, kata orang Kelantan scaling, duit shilling. Bubur sehari 20 sen, 50 sen. Tak pakai dah sekarang pun. Dulu kita sekolah 3 kupang dah kaya dah. 30 sen tu dah kaya dah. Boleh beli nasi lemak, boleh beli itu dan sebagainya. Sekarang 30 sen ni orang tak pandang dah. Masuk tabung sedekah. Bila penuh saja hantar je ke surau ni. Pandailah benda hari surau ni nak gunakan wakaf yang kita beri itu. Walaupun mithqala dzarrah, sekecil dzarrah, yarahu, kamu akan lihat dia punya ganjaran dia. Jadi begitulah Nabi menceritakan kepada manusia, ya ayyuhan nas inni rasulallahi ilaikum jami'an. Aku, kata Nabi, sesungguhnya adalah Rasulullah kepada kamu jami'an. Semua manusia ini adalah umat Muhammad. Bagaimana kalau dia tidak beriman? Itulah perjuangan kita. Jangan kita biarkan mereka terus tidak beriman kepada Allah. Bukan dengan paksaan, dengan cara masing-masing lah. Yang penting kita tidak didakwa nanti aku tidak mengajak mereka kepada Islam. Ataupun jangan kita nanti dipersalahkan. Nanti mereka kata, oh, dia tu hari-hari jumpa, tapi dia tak cakap pun tentang hari akhirat, tentang ajaran Islam. Kita ambil bukan maknanya direct ajak dia kepada Islam. Kita ambil contoh tanggungjawab, hormat kepada orang tua. Itu ajaran Islam. Kalau kita dapat sampaikan mesej itu, dia menjadi sebuah keluarga yang damai, yang harmoni, dan disitulah nanti kesedaran dengan hidayah dengan doa kita. Mesti ada personal touch, mesti ada sentuhan dari sudut emosi, dari sudut jiwa. Jadi Nabi allazi lahul mulkul, Allah itu ialah baginya kerajaan, kekuasaan, mulku. Kita ada surah dalam Quran namanya suratul mulk. Allazi lahul mulku, kekuasaan Allah meliputi as-samawati wal ard, langit dan bumi. Hujan turun, tak ada kerja manusia. Walaupun dia non-Muslim, bila kita tanya dia, siapa yang menurunkan hujan? Bahasa dia kata, God, Tuhan Allah. Dia sebut begitulah. Tapi dhamir dia percaya. Sebab kata Tuhan, manusia ni kalau dia terdesak, bila dia berlayar di tengah laut, naik kapal terbang, ayatnya sebut berlayar di tengah lautan, bila dipukul ombak, maka da'awullah, mereka berdoa kepada Allah mukhlisina lahuddin, dengan penuh ikhlas. Malah mereka berjanji, la in anjaitana, kalau kami diselamatkan, lanakunanna minasyakirin, kami jadi orang yang berterima kasih. Bila selamat, lupa balik.
Itulah tabiat manusia ni, ya, yang selalu kita kena peringatkan. La ilaha illahu, dialah Tuhan, tiada Tuhan yang lain melainkan dia, iaitu Allah. Yuhyi wa yumit, yang menghidup dan mematikan. Sebab itu imam tadi lepas maghrib, lepas bagi salam, istighfar 3 kali kalau kita baca kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Fatani. Lepas tu baca ni wirid ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada 8 komponen akidah. Akidah tu satu, tapi ada komponen dia 8. Pertama, la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia, iaitu Allah. Wahdahu, Allah Ta'ala itu bersifat wahdaniyah, keesaan Allah. Qul huwallahu ahad, disebut wahdaniyah. La syarika lahu, tak ada sekutu baginya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku. Ini dia, lahul mulku, bagi dialah kekuasaan, pemerintahan, kerajaan. Yuhyi wa yumit, yang menghidup dan mematikan. Jadi Nabi anjurkan kita baca lepas solat. Kalau kita seorang-seorang, kita bacalah 10 kali. Tapi imam dia mengambil kira banyak perkara, dia baca 2-3 kali. Boleh saja, tapi semuanya itu adalah memantapkan akidah. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang berkuasa atas segala-gala perkara. Jadi kalau kita pecahkan ini kepada 8 komponen, tentang tauhid, tentang akidah, tentang iman, maka kita wirid itu, dia tak jadi mengantuk. Dia memantapkan akidah kita. Itulah namanya ta'bidun nasi li rabbihim, membawa manusia mengabdi kepada Allah. Kata Ibnu Abbas, illa liya'budun, tidak lain tujuan kita diciptakan ialah untuk mengabdi. Liya'budun bermakna liya'rifun, mengenal Tuhan. Sebab itu kita belajar sifat 20 melalui Asmaul Husna. Yang kedua, sifat wal asma, sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Kemudian kita pergi lagi tauhid rububiyah. Contoh rububiyah, yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan dan mematikan. Walaupun ada asbab, kemalangan, COVID, sakit dan sebagainya, tapi yang menghidupkan dan mematikan itu Allah. Jadi sebab itu wirid-wirid yang kita baca lepas salam itu sebenarnya menguatkan tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Maka fa'aminu, maka berimanlah kamu billahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad. Nabi yang mana? An-Nabiyil Ummi, Nabi yang illiterate, cannot write and cannot read. Bila malaikat Jibril peluk Nabi, iqra ya Muhammad, baca. Nabi kata, I cannot read, ma ana biqari, saya tak boleh baca. Umur Nabi 40 tahun. Jadi kalau ada orang 40 tahun tak tahu baca, 50 tahun tak tahu baca, jangan malu. Yang penting mengaji. Lalu Jibril mendatangkan pendekatan namanya latih tubi. Ulang-ulang beberapa kali, akhirnya tersimpan di dalam ingatan Rasulullah. Iqra bismi rabbik, sampailah 5 ayat. Jadi ada latih tubi, ada drilling yang perlu kita ulang. Walaupun kita seorang, kita baca tak ingat ni, ulang lagi, esok ulang lagi, lama-lama hafal kita doa, hafal kita wirid-wirid lepas sembahyang, ya.
Sebab doa ni penting. Pentingnya apa? Kata Nabi, waladin salihin yad'u lahu. Anak-anak yang soleh mendoakan ibu bapanya. Jadi kita kena tahu doa untuk ibu bapa, khususnya mereka yang sudah meninggal. Anak-anak kita pula, every single children, mereka diajarkan doa untuk ibu bapa. Sebab mereka tak boleh dah nak hantar apa-apa yang kita suka makan. Kita dah di sana, doa mereka lah. Kalau kita tak ada persediaan arah itu, maka di sinilah peluangnya. Kita latih walaupun dalam bahasa Melayu. Allahumma ighfir laha, ya Allah ampunkanlah ibu aku. Ataupun Rabbi ighfirli wali walidayya, ampunkan aku dan kedua ibu bapa aku. Kalau kita imam, Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Dia ajar kepada anak-anak kita. Walaupun peringkat awal ni bagi dia sebut je. Satu hari besok kalau kita tak ada, itulah yang sangat bernilai kepada kita. Siapa Nabi? Al-Ummi. Ummi itu ada 3 makna. Satu, tak boleh baca. Ummi yang kedua, ibu. Sebab kita ni datang daripada ibu. Dalam bahasa Arab, ummi itu mak. Ummi yang ketiga, umami. Umami ni selain daripada kita. Itu bahasa orang orang bukan Islam, dia kata orang asing. Umami. Jadi dia menganggap orang Arab itu umami. Nabi Muhammad itu umami, orang lain. Sebab pada mereka, Nabi ini adalah Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Isa, semua itu adalah Bani Israel. Nabi Sulaiman. Tiba-tiba, oleh sebab mereka tidak berpegang kepada mitsaq, janji dengan Tuhan, Tuhan alihkan kepimpinan itu kepada orang Arab seorang, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dendam mereka sampai hari ini. Mereka beriman takat Nabi Isa saja. Sampai Nabi Muhammad mereka tak mahu dah. Tapi kita bagi tahu kepada mereka, kalau kamu beriman dengan Nabi Isa, kita juga beriman dengan Nabi Isa. Sebab Nabi Isa itu beriman dengan Nabi Muhammad. Wa idh qala Isa ibn Maryam, berkata Isa ibn Maryam, inni rasulullahi ilaikum, aku adalah Rasulullah kepada kamu semua. Selepas aku nanti, wa mubasysyiran bi rasulin, aku bagi tahu kamu berita baik. Selepas aku, ya'ti min ba'di, selepas aku akan datang seorang rasul, ismuhu, namanya Ahmad. Ahmad itu Nabi Muhammad. Jadi bila saya bercakap dengan seorang Kristian daripada London, dia datang ke Malaysia, dia pergi ke gereja, akhirnya jumpa di Masjid Taman Meru. Jumpa satu pengetua, Puan Naimah, pengetua pencen dah. Dia kata, ustaz, dia telefon saya, ada satu orang daripada London datang, dia nak cari agama. Agama dia Kristian. Jadi bawa ke pejabat, saya bagi tahu dia, there is no contradiction between the teaching of Prophet Muhammad and Jesus that you believe. Tak ada contradiction. Saya bacakan ayat tadi, dengan sedikit lagi penjelasan. Akhirnya dia masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Disaksikan oleh Puan Naimah, iaitu pengetua SMK Jelapang Jaya. Dia duduk di Taman Meru. Jadi sebenarnya ada ruang, either Buddhis or Hindu. Kalau kita bercakap dengan mereka tentang ketuhanan, tentang akhirat, tentang kehidupan ini, tak ada masalah. Alladhi yu'minu billah, iaitu
Nabi tadi juga beriman kepada Allah wa kalimatih. Kalimatih ini maknanya beriman kepada Taurat, Injil, suhuf nabi-nabi sebelumnya. Wattabi'uhu, ikutlah dia. Ikutlah dia. Dia tu siapa? Nabi Muhammad. La'allakum tahtadun. Ya. Muka surat 2 sebagai penutup. Kita adalah penerus misi gerakan besar Al-Futuhatul Islamiyah, seperti yang diucapkan oleh Rubai bin Amir. Bila ditanya kepada dia, apa matlamat perjuangan kamu ni? Dia memimpin angkatan mujahidin dalam pertempuran Al-Qadisiyah. Apa matlamat perjuangan kamu ini? Lalu dia jawab, innallaha, sesungguhnya Allah, ibta'athana, mengutuskan kami, linukhrija, mengeluarkan, membebaskan, man sya'a, orang-orang yang dikehendakinya, min ibadatil ibad, daripada penyembahan sesama manusia, ila ibadatillahi wahdah, kepada menyembah Allah yang esa, wa min diqid dunya, daripada kesempitan dunia, ila sa'atid dunya wal akhirah, kepada keluasan dunia dan akhirat. Jadi orang yang beriman kepada Allah, dia nampak dunia ni luas, tidak habis di sini. Perjalanan kita ni baru bermula. Kita akan sampai ke satu tempat, dari satu tempat pindah lagi, sampailah kepada destinasi kita yang kita sebut tadi, Maliki Yaumiddin. Wa min juril adyan, daripada kezaliman agama-agama, ila adlil Islam, kepada keadilan Islam. Itulah matlamat perjuangan kami. Seperti mana yang kita ikrarkan dalam takbir hari raya, wala na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Sidang jamaah yang saya kasihi sekalian, sebagai penutup muka surat 4 atas sekali. Selagi hayat di kandung badan, kita serahkan harta benda kita. Bukanlah semua, maksud serah di sini maksudnya kita sedekah, kita zakat. Zakat ni bukan banyak. Kalau ada 40 ekor kambing, bahagi 40 seekor je. Kalau pencen 1,800, zakat pendapatannya baru RM45, tak banyak. Bahagi 40. Kalau 2,000 bahagi 40, baru RM50. Kalau nak ambil bulan-bulan pendapatan. Ada juga orang ambil haul setahun, jumlahkan pendapatan setahun, sama ada based on the bank statement, ataupun ada simpanan emas 85 gram. 85 gram sekarang harganya 20,640 sen. 20,640 sen. Bahagi dengan 40, lebih kurang 500. Setahun zakat dia 500. Kalau bagi dengan 12 bulan, 50 bagi 12 bulan berapa? Lebih kurang RM40. Lebih kurang lah RM40. 4 kali 12, 48, RM40 sebulan. Ya. Itu zakat pendapatan. Kalau tadi zakat emas. Sebab kata Tuhan, zakat itu ada hak orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah. Pertama, membina saksiah Islamiyah. Saksiah Islamiyah itu maksudnya anak cucu kita. Kita kena bina dia pertama sekali, kuat tubuh badannya. Kuat tubuh badannya. Physical fit. Kuat tubuh badan dia. Yang kedua, kukuh moralnya. Matinul khuluq. Contohnya, dia tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang buruk, atau kukuh moral. Bukan dia baik depan mak ayah, tapi depan kawan-kawan pun dia jaga akhlak dia.
Itu disebut matinul khuluq, mantap moralnya. Berkembang luas pemikirannya, ilmunya berkembang. Muthaqqaf al-fikri. Kita berkongsi ilmu dengan anak cucu kita. Tauhid, akhlak, apa yang berlaku di luar negara, kenapa berlaku ribut. Ya. Memang faktor-faktor cuaca betul. Tapi kadang-kadang musibah itu sebagai peringatan daripada Tuhan. Wala nudhiqannahum minal azabil adna. Kami rasakan azab di dunia. Ya, banjir, ribut. Dunal azabil akbar, bukan azab yang besar di hari akhirat. La'allahum yarji'un, supaya mereka balik ke pangkal jalan. Kerana manusia ni kadang-kadang dia terlanjur. Maka Tuhan bagi peringatan dalam bentuk yang demikian. Jangan pula kita hukum orang. Ini untuk diri kita. Ya? Mungkin ada kelemahan-kelemahan kita, maka Tuhan qada kita sedikit. Sebagai peringatan. Ya? Mampu mencari sara hidup, qadiran alal kasbi. Kalau kita ingat balik orang tua kita dulu, walaupun mereka susah, tapi anak-anak dia dedahkan kepada kemahiran hidup. Bukan pasal sekolah ada kemahiran hidup, ada subjek tu. Dia panggil IA, industrial apa, IA ni kemahiran hidup. Tapi kehidupan itu sendiri. Kita tahu nak panjat pokok, nak koyak buah kelapa, nak kukur kelapa, kita tahu. Cuba suruh cucu kita sekarang, bagi dia kelapa yang belum parut, tak buat. Tok nak santan dia macam ni. Pening kepala dia. Ya. Tu jolok buah sawit tu, bagi galah panjang ke dia. Inilah kerja ayah dulu, inilah kerjanya. Ya. Jadi kita didedahkan dengan kemahiran hidup. Turun ke sungai tahu, masuk ke hutan tahu, ya. Nak bawa balik kayu api. Sebab dulu kita masak nasi pun dengan kayu api. Mampu mencari sara hidup, sesuaikan dengan zaman sekarang. Janganlah kita nak balik ke zaman dulu. Zaman sekarang apa dia? Sehat akidah, salimul akidah, sahihul ibadah, tepat ibadahnya, bacaannya, bersucinya, taharahnya, bermujahadah terhadap diri sendiri, mujahidan li nafsih. Dia boleh bangun pagi sendiri. Kita bagi signal je, dia bangun dah subuh. Tapi kalau subuh terpaksa curah air setimbul, itu belum lagi lah. Mujahidan li nafsih, menjaga waktunya. Kita latih dia. Ada jam, ada alarm, waktu, jam, loceng ada. Tapi menjaga waktu ni Tuhan tetapkan dah, supaya walaupun satu saat, sebab waktu itulah yang menjadikan umur kita. Tersusun rapi urusannya, akhir sekali berguna kepada orang lain. Macam mana berguna kepada orang lain? Kalau anak cucu kita nanti seorang mekanik, dia tu berguna kepada customer dia. Kalau anak cucu kita jadi peguam, kamu berguna kepada klien kamu. Kalau kamu jadi seorang doktor, kamu jadi orang yang berguna kepada pasien pesakit kamu. Kita mesti bawa begitu. Jangan setakat berguna kepada orang lain, kata Nabi, setakat itu saja. Kita bagi contoh-contoh, mana yang dia nak pilih. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang, kata Nabi, ialah berguna kepada orang lain. Jadi kita kena latih anak cucu kita. Kamu kena cari satu karier, kerjaya yang nantinya kamu boleh berkhidmat kepada orang lain. Orang lain itu termasuklah keluarga. Ini dapat kita bina setelah terbinanya keluarga Islamiyah. Keluarga kita itu kena jadi center for education. Tak kira lah rumah setingkat ke, dua tingkat ke, rumah kecil ke, rumah besar, tak kira. Tapi our resident, our house should be center for education, center for
pembinaan anak-anak kita daripada rumah kita tadi. Kalau tak ada rumah sendiri, rumah sewa pun tak apa. Bina kesedaran kepada mereka. InsyaAllah masanya tak lama. 5 ke 10 tahun dah nampak hasil dia. Tapi jangan kita nak hari ni, esok berubah dah. Kena ada tempoh masa yang munasabah. Jadi begitulah seterusnya. Bila dua perkara ni kita dapat lakukan, maka terbinalah insya-Allah pembinaan ummah, pembinaan apa yang disebut dalam kitab kita ni, ya, pembinaan khilafah, pembinaan negara, pembinaan dunia Islam ini kita akan dapat jayakan. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Kalau kita daripada rumah kita tadi lahir anak-anak yang kita bentuk mereka. Sebab itu disebut perjuangan Nabi Sulaiman dibina oleh ayahnya Nabi Daud. Nabi Ishaq oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ismail ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf waktu dia kecil lagi, Nabi Yaakob dah berbincang dengan dia. Dia kata, "Ya, aku mimpi begini-begini. Kamu jangan cerita ke adik-beradik kamu." Dia dah bincang dah. Nanti kalau kamu masuk ke Mesir, dia kata jangan masuk satu pintu. Masuk dengan berbagai pintu. Maksudnya dia kata jangan hanya satu cara, mesti berbagai cara. Akhirnya Nabi Yusuf masuk ke negara Mesir. Dia tawarkan diri dia, ij'alni, jadikan aku khazainil ard, orang yang menjaga khazanah bumi. Karena aku ada dua credential, kelayakan. Inni hafizun alim, aku ada integrity moral, boleh kontrol. Dan aku juga ada alim, aku ada kemahiran, aku ada knowledge, aku ada apa kita sebut kemahiran, skill. Maka itulah bekal dia, kekuatan akhlak dan ilmu pengetahuan. Maka dia berjaya menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan. Hebat Nabi-Nabi ni, kalau kita baca memang hebat, ya? Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Bukan setakat perjuangan kita hanya satu bidang, ya? Disebut di sana min abwabin mutafarriqah, masuk dengan berbagai bidang. Kalau anak kita, cucu kita ramai, yang orang ni bagi bidang ini, yang ini bidang ini. Jangan satu je, bagi pecah-pecahkan, bina minat dia. Walaupun dia sekolah rendah tadika, kita bina kerjaya dia masa depan. Tap dia punya bakat dia. Kalau bakat dia dalam bidang ini, kita kembangkan. Jangan ikut kebetulan cikgu saja. Betul cikgu ada, cikgu punya kerjaya counselling, tapi we as a parent, we should tunjukkan tadi matlamat yang disebut tadi apa? Waqsid fi masyika, tentukan matlamat perjalanan kamu. Maka kitalah yang bertanggungjawab dengan matlamat yang disebut di sini, perjuangan para anbiya. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.